Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling menggemparkan Malaysia sekarang ini masih bercakap tentang padu. Tetapi yang paling lantang bercakap daripada pihak UMNO sekarang ini ialah Puan Zarkasi. Walau bagaimanapun didapati bahawa ada beberapa pemerhati politik dan para pemimpin daripada parti PKR menyatakan bahawa itu semua kerana dendam Puan pada Rafizi. Puan meroyan dengar nama Rafizi, kata seorang pemerhati politik pemimpin parti PKR daripada Sarawak. Beliau kata Puan kritik padu kerana kalah PRU terpelanting dari kerajaan memetik daripada kata-kata Rafizi untuk Puan Zarkasi. Laporan daripada sebuah laman web berita mengatakan bahawa Rafizi pulangkan paku buah keras kepada Puan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli memulangkan paku buah keras susulan kritikan tajam ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puan Zarkasi terhadap sistem pangkalan data utama padu. Kata Rafizi yang bising sangat ini Puan Zarkasi saja. Kalau Malaysia Kaya Raya pun dia tidak setuju dengan saya. Kerana dulu saya bawa isu 1MDB ketika dia pengarah Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa. Selepas itu beliau kalah pilihan raya dan terpelanting dari kerajaan. Ini semua berkaitan dengan isu peribadi sahaja, kata Rafizi. Dalam satu lagi ruangan pendapat di sabudin.com, beliau bersetuju dengan mengatakan, betul kata Rafizi, kritikan Dr. Puan terhadap padu hanya kerana peribadi. Semalam, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menjawab kritikan Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, Dr. Puan Zarkasi terhadap padu atau pengkalan data utama. Menurut timbalan Presiden PKR itu, kritikan Dr. Puan adalah semata-mata bersifat peribadi. Katanya, apa yang dilontarkan oleh Dr. Puan itu adalah gambaran rasa tidak puas hati dengan tindakannya yang lantang mengkritik isu syarikat 1MDB sebelum ini. Orang politik yang bising sangat ini Dr. Puan saja, kata Rafizi. Kalau Malaysia Kaya Raya pun dia tetap tidak setuju dengan saya kerana dulu saya bawa isu 1MDB ketika dia pengarah Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa. Selepas itu beliau kalah pilihan raya dan terpelanting dari kerajaan. Ini semua berkaitan dengan isu peribadi, kata Rafizi. Rafizi berkata lagi, beliau tidak mahu memberi perhatian sangat kepada kritikan yang hanya membabitkan kumpulan kecil, terutama yang bersifat peribadi. Beberapa hari lalu, Dr. Puan menyifatkan sistem padu sebagai gagal kerana sistem kerja, komunikasi dan imej Rafizi yang didakwanya tidak diyakini rakyat. Meneliti keyakinan Rafizi berkenaan Dr. Puan, kita pasti tidak dapat mengelak daripada bersetuju dengannya. Sejak UMNO hilang kuasa, Dr. Puan memang selalu menunjukkan kritikannya terhadap Rafizi. Setelah Rafizi menjadi menteri, meskipun UMNO adalah sebahagian daripada kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim, apa saja berkaitan Rafizi hampir tidak pernah terlepas daripada kritikannya. Paling kerap beliau melabel Rafizi sebagai raja formula yang gagal. Mengulang-ulang label yang sama di samping memintanya yang lebih tertarik untuk mengkritik Rafizi, tentulah tidak dapat dinafikan. Ia hanya bersifat dendam peribadi semata-mata. Dr. Puan bukan saja berdendam dengan Rafizi kerana keaktifannya mendedahkan skandal 1MDB telah menyebabkan UMNO hilang kuasa, bahkan menunjukkan kegagalan tugasnya selaku ketua pengarah jasa ketika itu. Sudahlah UMNO hilang kuasa, dia pula hilang kerja. Mana tak marah, beb? Tapi agak pelik kali ini, sebelum ini bila ada saja serangan yang ditujukan terhadapnya,
Biasanya cepat saja Dr. Puan menjawabnya balik melalui media sosialnya. Namun, semakan media sosialnya setakat pagi ini, Dr. Puan masih belum lagi memberi respon terhadap apa yang Rafizi kata terhadapnya. Kenapa masih senyap? Tengah koyak teruk ke soal sabudinhussein.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tiada yang lebih panas daripada isu yang dibawakan kali ini. Sebelum teruskan, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Hari ini kita dikejutkan dengan satu pendedahan daripada seorang bekas banduan yang pernah tinggal dalam penjara. Dan menurut daripada pengakuan ini, bahwa beliau tahu banyak cerita tentang Najib. Wah, ini memang menarik. Wan Ji kata Najib dapat layanan sangat istimewa di penjara. Siapa ini Wan Ji sehingga berani mendedahkan kononnya Najib dapat layanan istimewa di penjara? Sebelum ini, segelintir pihak menimbulkan spekulasi bahwa bekas Perdana Menteri Najib Razak sebenarnya tidak pun menjalani hukuman di penjara Kajang. Ini kerana menurut mereka tiada gambar yang dapat membuktikan perkara itu selain layanan istimewa yang mungkin dinikmatinya selaku bekas pemimpin utama negara. Namun, hari ini kita dikejutkan dengan pendedahan dan pengakuan daripada penceramah iaitu Wan Ji Wan Hussein yang baru saja menghabiskan hukuman penjaranya di sana, yang menyatakan bahawa Najib sememangnya di penjara itu dan malah mendakwa dia menerima layanan sangat istimewa. Apakah maksud layanan istimewa yang diterima oleh Najib ini? Sebelum kita teruskan, jangan dulu Anda skip video ini kerana kita akan kupas apakah layanan yang sangat istimewa yang dinyatakan oleh Wan Ji Wan Hussein ini. Namun, persoalan pertama sudah pun dijawab, iaitu benarkah Najib tinggal dalam penjara atau bukan dalam penjara? Jawapannya sudah tepat, iaitu Najib sememangnya di penjara Kajang, iaitu di penjara itu. Beliau bukan berada di rumah, beliau bukan berada di hospital, jauh sekali bebas berjalan ke sana ke sini. Najib sememangnya berada di penjara itu, kata Wan Ji. Jadi sah sekarang, tiada lagi spekulasi menunjukkan bahawa Najib di luar, dia ada dalam penjara. Tetapi apa maksud menerima layanan sangat istimewa ini? Dalam wawancara bersama Malaysia Kini susulan pembebasannya, Wan Ji berkata, dia pernah melihat kelibat Najib ketika menjalani hukumannya. Kata beliau, kalau ada orang kata Najib tiada dalam penjara, itu tidak betul. Memang dia di penjara Kajang, kata Wan Ji. Hari-hari dia ada di situ. Jadi lepas ini, jangan lagi Anda kata bohong sana-sini. Jangan lagi Anda cuba menyebar kata konon Najib tiada di penjara. Kerana Wan Ji pernah bersama dengan Najib dalam penjara. Dia kata Najib ada di sana hari-hari. Hari-hari dia ada di situ, kata Wan Ji. Kecuali kalau dia ada urusan luar seperti perbicaraan di mahkamah, katanya kepada Malaysia Kini pada 25 Mac lalu. Bagaimanapun, Wan Ji mendakwa Najib menerima layanan sangat istimewa berbeza dengan banduan-banduan lain. Saya biasa nampak dia tak pakai baju banduan macam kita yang lain. Dia pakai biasa sahaja macam duduk di rumah, kata Wan Ji. Bukan pakai suit, tak adalah, katanya. Jauh sekali pakai kot, pakai suit. Tapi, kata Wan Ji, dia pakai biasa sahaja, macam duduk di rumah. Oh, mungkin maksudnya berpakaian t-shirt, kemeja atau sebagainya. Maksudnya, dia pakai macam duduk di rumah. Saya di situ pakai baju banduan, katanya sambil menambah, Najib ditempatkan di blok istimewa berbeza dengannya. Memang dia istimewa sangat. Bukan sekadar istimewa,
tapi istimewa sangat, dakwanya lagi. Malaysia kini telah menghubungi pihak Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail dan Jabatan Penjara Malaysia untuk mendapatkan respon berhubung dakwaan ini. Wan Ji bebas sepenuhnya pada 22 Mac lalu setelah beberapa bulan menjalani hukuman penjara ekoran sabitan kes hasutan yang dikaitkan dengan Sultan Selangor pada tahun 2014. Memulakan hukumannya pada 25 September 2023, dia sebelum ini telah keluar penjara pada 1 Januari lalu melalui program pembebasan banduan secara berlesen PBSL. Melalui program itu, Wan Ji yang merupakan bekas pegawai kepada bekas Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng berkata, dia dibenarkan tinggal di luar tetapi tidak boleh bergerak bebas dan mesti mendapat kebenaran untuk kegiatannya. Menceritakan lebih lanjut, Wan Ji berkata dia tidak berpeluang untuk berinteraksi dengan Najib sepanjang berada di penjara Kajang. Najib ini saya tak jumpa, cuma nampak, katanya. Blok saya yang belakang sekali, dekat kawasan Padang. Ada satu blok lain dan Najib ada di situ, katanya. Jadi bila peguam datang berjumpa saya berjalan dan nampak dia. Bercakap tak boleh sebab jauh, katanya lagi. Najib dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta selepas disabitkan bersalah atas 7 pertuduhan pecah amanah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram membabitkan 42 juta dana bekas anak syarikat Wan MDB SRC International Sendirian Berhad. Pada 2 Februari lalu, Lembaga Pengampunan membuat keputusan untuk mengurangkan hukuman tersebut kepada penjara 6 tahun dan denda 50 juta ringgit. Dengan itu, Najib dijangka akan dibebaskan pada Ogos tahun 2028. Bagaimanapun, dia boleh dibebaskan lebih awal atas kelakuan baik pada Ogos tahun 2026 selepas menjalani 2/3 dari tempoh hukuman penjara. Saudara-saudara sekalian, pendedahan Wan Ji ini memang amat menarik perhatian saya dan pastinya anda semua. Dia mendakwa Najib pertama sekali memang berada dalam penjara. Jadi spekulasi pertama sudah terjawab dengan jelas. Wan Ji jelas nampak bahawa memang Najib ada di penjara tiap-tiap hari. Tapi yang menariknya apabila beliau menceritakan memang Najib dapat layanan sangat istimewa di penjara. Salah satunya yang beliau ceritakan ialah Najib berpakaian tidak seperti banduan lain kerana dia pakai pakaian biasa sahaja, macam duduk di rumah, kata beliau. Tapi bukan pakai suit, tak adalah, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.